Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12. 我们一起来读圣经节在罗马书的12章。 Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 罗马书第12章第1节到第8节。 Dalam bahasa Mandarin akan dibacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kemudian dalam bahasa Indonesia saya akan membacakan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. 我们用中文读第1节和第2节，然后印尼语第3节到第8节。 Baik, Mandarin dulu. 我们开始。罗马书的第12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia sampai ayat yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah spiritual warfare. 弟兄姐妹，我今天的主题是属灵的征战。 Worship, ya, ibadah dan peperangan rohani. 敬拜与属灵的征战。 Kalau bicara tentang perang, ya kita berapa waktu ini udah familiar dengan kata perang. 如果说到战争，我们肯定对这词很熟悉。 Pandemi selesai kita pikir sudah aman, ternyata ada perang. 疫情过了，我们以为都很安全了，原来战争发生了。 Februari tahun 2022 yang lalu di Ukraina terjadi perang. 2022年的2月份，在乌克兰发生了战争。 1,5 tahun setelah itu di Timur Tengah terjadi perang. 过了1年后，在中东也发生了战争。 Ya, Oktober 2023 tiba-tiba Hamas serang Israel. 就是在2023年的10月份，突然哈马斯就攻击了以色列， Terjadilah perang. 就发生了战争。 Kalau kita mencoba mengamati kehidupan rohani kita, bukankah di dalam jiwa kita ini juga ada peperangan? 如果我们来观察我们的灵命生活，是不是在我们的灵里面也发生了征战？ Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kita menjadi orang Kristen, dalam diri kita ini terjadi peperangan. 弟兄姐妹，自从我们成为基督徒之后，我们的属灵生活也发生了征战。 Peperangan antara si aku dengan kehendak Tuhan. 就是我们的自我和上帝的旨意之间发生了征战。 Peperangan antara aku ingin mengatur hidupku sendiri dengan peperangan antara Tuhan yang mau mengatur hidup saya. 就是
我自己想管理我自己的生活，和神要管理我们的生活之间的征战。 Dan peperangan ini terjadi di semua aspek dalam kehidupan kita. 而这些征战都发生在我们生活的多方面。 Sebelum kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, 在我们还没全心全意的跟随耶稣的时候， di dalam diri kita ini nggak ada peperangan. 在我们里面是没有征战的， Kita nyaman-nyaman aja ikut maunya kita sendiri. 我们都生活得很舒服，跟随我们自己的欲望， Kita oke-oke aja ikut arus dunia ini. 我们都过得很好，跟着这世界的潮流。 Dosa itu buat kita itu biasa-biasa aja. 对， Semua orang buat dosa. 对我们来说是很普通的，所有的人都在犯罪。 Sebelum kita ikut Tuhan Yesus, dosa itu nggak masalah buat kita. 在我们跟随耶稣之前，那些罪对我们来说不是问题。 Tapi setelah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka di dalam diri kita itu ada peperangan. 但是当我们全心全意的跟随耶稣的时候，我们的心里就开始了征战。 Mari kita lihat Galatia 2 ayat 19 sampai 20. 我们再看加拉太书第2章19到20节。 Mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak Tuhan Yesus ada dalam hati kita, 弟兄姐妹，自从耶稣在我们的心里， entah kenapa dalam jiwa kita ini kita sudah tidak nyaman lagi. Kalau kita tahu maunya Tuhan seperti ini, kita nggak ikutin dia. 自从那时候，我们不知道为什么我们的灵，如果我们不随着神的旨意生活，我们就开始的不舒服。 Dalam hati kita ada kegelisahan. Kenapa kita nggak bisa ikut maunya Tuhan? 我们都很焦虑，为什么我们不能随着神的旨意？ Termasuk dalam hal beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 也包括在敬拜方面， Ada kegelisahan dalam diri kita. 在我们的心里有些焦虑。 Saya ingin coba ajak kita lihat, membandingkan dua tipe orang Kristen. Ya, ini dulu saya seperti itu, kemudian semakin lama ikut Yesus, saya menjadi berubah. 我要请大家来看，有两种不同的基督徒，以前的还有现在的。 Mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengalami hal yang sama. Mari kita sama-sama lihat. 可能弟兄姐妹有曾经有这样过的经历，我们一起来看。 Jadi ada tabel di sebelah kiri saudara. 所以我们可以看这个表格是弟兄姐妹的左边的。 Dulu ya pokoknya saya ikut ibadah. 以前主要的是我有参加了崇拜， Pokoknya hari Minggu saya datang ke gereja, saya ibadah. 只要是每星期天我来到教会，我崇拜。 Saya merasa sudah cukup, saya bisa penuhi kewajiban saya datang ibadah setiap hari Minggu. 我觉得我执行了我的义务，每个星期天来参加崇拜已经很足够了， Udah cukup, 足够了。 ya. Kalau datang ibadah paling penting itu waktu khotbah. 来崇拜最重要的时刻是听到， Jangan lewati waktu persembahan. 也不要错过奉献， Apalagi berkat Tuhan, ya, doa berkat jangan dilewati, 尤其 ya. 是来领受神的 Ya. 祝福的时候。 Jadi sebelum khotbah datang, mesel lah, nggak apa-apa ya, nggak 所以 apa-apa.
讲道之前来教会是没关系的。 Tapi sejak saya semakin kenal Tuhan, saya tahu siapa Tuhan itu, Tuhan yang saya sembah dalam ibadah. 但是当我越来越认识主的时候，我就知道了，在我崇拜里敬拜的那位神是谁。 Ini tabel yang sebelah kanan ya. 这是右边的表格。 Maka saya beribadah, saya merasa saya ikut senang kalau Tuhan senang lihat saya datang. 所以我崇拜的时候，我也很开心、很喜乐，因为我知道神与我们一起来崇拜。 Saya senang kalau saya bisa mengikuti maunya Tuhan. 我很喜乐、很开心，如果我可以随着神的旨意。 Dan dalam ibadah juga kemudian saya sadar, saya mengalami Tuhan, firman-Nya. Pikiran saya itu diterangi, hati saya disegarkan oleh Tuhan. Ada ping'an dalam hati saya. 然后在崇拜里，我也很清楚的经历了神的和他的道，可以点亮我的思想，可以苏醒我的心，我心里很有平安。 Wah, jadi kalau datang terlambat ibadah rasanya rugi jadinya. 所以，如果来崇拜迟到的话，我觉得我很亏。 Karena saya merasakan ibadah itu dari awal sampai akhir, saya berjumpa dengan Tuhan. 因为我要经历从头到尾的这些崇拜的经历。 Mulai dari firman Tuhan memanggil kita datang ibadah. 就是从开始宣召的时候， Kita alami bagaimana suara Tuhan yang dibacakan, firman Tuhan itu berbicara kepada kita, mengajak kita datang beribadah kepada Dia. 我们也经历了神的话语，神这些来邀请我们一起来崇拜。 Bagaimana di dalam doa kita bisa dekat dengan Tuhan. 然后我们在祷告中，我们怎样的可以亲近神？ Waktu kita diajak membaca firman Tuhan secara bertanggapan. 当我们用启示方式来读经文的时候， Waktu kita memuji Tuhan, syair-syair di dalam lagu itu membuat hati kita itu terarah kepada Tuhan. 让在我们赞美的时候，那些诗歌让我们更加的可以亲近神。 Kita bisa ngalami apa yang namanya menyembah Tuhan dengan puji-pujian. 我们也可以经历怎样的以诗歌来敬拜神。 Nah, semua bagian itu sebelum khotbah itu jadi penting. 那些讲道之前的那些过程都是很重要的， Karena saya sudah tahu siapa Tuhan yang saya sembah. 因为我已经知道那位我敬拜的神。 Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah ngalami nggak yang tabel sebelah kiri. 我不知道弟兄姐妹曾经有没有经历过在右边的这个表格。 Saya dulu ngalami tabel yang sebelah kiri. 以前我有经历过这个左边的表格， Nah, tapi sekarang tabel sebelah kanan jadi penting. 但是现在右边的这个表格很重要。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini, saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran. 从今天我们所看的经文，我要请大家有看到一个真理。 Nah, kebenaran ini akan menolong kita mengatasi peperangan rohani di dalam jiwa 这 kita. 些真理可以帮助我们来做属灵的征战， Secara khusus tentang bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan. 尤其是我们如何来敬拜神。 Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian datang beribadah untuk bisa tepat waktu itu bukan cuma karena kurang pemahaman akan Tuhan, tetapi ada banyak pergumulan di samping yang membuat kita itu bisa terlambat. Saya paham Bapak Ibu Saudara sekalian. 我知道我们要准时的来崇拜，当然不只是一些挣扎，但是我明白 Pada waktu kita mengikuti ibadah, kita kurang konsentrasi. Saya paham Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga pernah mengalaminya. 当我们崇拜我们不能集中的时候，我也了解，因为我曾经也经历过。 Waktu kita ikut ibadah, hati kita itu protes sana, protes sini, ya ini salah, ini itu yang nggak baik, ini kurang tepat. Ada dalam pikiran kita. Saya paham Bapak Ibu Saudara sekalian. 在我们参加崇拜的时候，我们的心里都一直在批评这批评那的。 Ada begitu banyak hal di luar diri kita, dalam diri kita
yang mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Inilah peperangan rohani. 有很多方面来打扰我们在参加崇拜的时候，这就是属灵的征战。 Tapi ada satu kebenaran yang ingin kita pelajari bersama, bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahan diri kita yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. 但是我们要知道一个真理：真实的敬拜，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Dan kita ingin tahu bahwa alasan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. 当然，我们也要知道，我们来敬拜上帝的原因，就是因为神已经对我们很好了。 Mari kita sama-sama lihat kembali di ayat yang pertama, pasal 12, Roma. 我们再打开的罗马书的第12章的第1节。 Paulus memberikan nasihat demi kemurahan Allah. Ini jadi sebuah alasan buat orang-orang jemaat di Roma untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. 保罗开始的说：“以神的慈悲劝你们。”这就是让罗马教会可以了解怎样的要去敬拜神。 Ibadah kepada Tuhan terjadi ketika kita mengalami pembaruan dalam pikiran kita. 敬拜神将会发生当我们的心意更新而转变的时候。 Ketika sudah terjadi pembaruan dalam pikiran kita, kemudian itu mempengaruhi motivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. 当我们的心意更新了之后，然后就开始影响了我们敬拜的动机。 Motivasi apa kita datang beribadah kepada 我 Tuhan? 们来敬拜神的动机是什么？ Motivasinya adalah karena Tuhan sudah sangat baik terhadap kita. 我们的动机是因为神已经对我们很好。 Apa yang dimaksudkan dengan demi kemurahan Allah? 什么是叫做因神的慈悲？ Kemurahan itu kalau saya lihat dari bahasa aslinya dan kemudian membandingkan dengan berbagai terjemahan, kira-kira kemurahan itu adalah a heart of compassion. 慈悲的意思，让我在比较几个的词典的时候，慈悲就是有怜悯的心， Hati yang berbelas kasihan. 有怜悯的心， Yang datangnya dari Allah untuk kita. 是来自上帝给我们的。 Compassion itu suka memberi, 怜悯的心喜欢施给， penyayang, 有爱心， suka menolong, 爱帮助， baik hati. 好心， Itu hatinya Allah buat kita. 那是神的心对我们的。 Nah, Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah itu bukan seperti karena saya lapar lalu Tuhan kasih saya makan. Oh, bukan cuma karena itu. 然后保罗这边所说的以神的慈悲，不是因为我饿了肚子，上帝给我吃的，不止那些。 Kalau seperti itu Tuhan baik nggak? Baik juga. 如果是那样的话，神好吗？也是很好。 Kalau saya nggak ada kerjaan, saya berdoa, oh Tuhan kasih saya lowongan kerja. Entah dari siapa datang kerjaan, 如果 saya bisa kerja. 我没有工作，然后我祷告，然后神就给我了工作， Tuhan baik nggak seperti itu? 那是神好吗？ Tuhan baik. 神很好。 Tetapi kebaikan, kemurahan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah kemurahan Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itu kemurahan yang ada di pasal 1 sampai 11 yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di surat Roma. 但是这就是神的慈悲的意思，在这里就是神对我们人类的慈悲，就是在第1章到第11章保罗所写的这些慈悲。 Kemurahan yang Tuhan nyatakan yang dampaknya memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. 神通过耶稣基督赐给我们的慈悲，来带来我们生活方面的影响。 Karena Allah berbelas kasihan kepada kita orang-orang berdosa, Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati disalibkan, menanggung dosa engkau dan saya. 因为神怜悯了我们这些罪人，所以他差遣了他的独生子来到这个世界，来赦免我们的罪。
Itu kemurahan Allah. 那就是神的慈悲。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pemahaman seperti ini, 弟兄姐妹，以这样的理解， karena kita tahu Allah bermurah hati kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. 因为我们知道神对我们的慈悲，而且赐给我们的救恩， Hendaknya ini jadi dasar bagi kita untuk datang menyembah kepada Dia. 使这些成为我们来敬拜神的基础。 Dengan hati yang penuh ucapan syukur kita datang memuji menyembah Dia, beribadah kepada 以 Dia. 感恩的心，我们来敬拜赞美神，来崇拜他。 Inilah ibadah yang menyenangkan Tuhan. 这就是讨神喜悦的敬拜。 Kita beribadah karena kita sudah contentful. 我们敬拜是因为我们已经满足了， Kita sudah kenal siapa Tuhan kita. 我们已经认识了我们那位神， Kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Injil Yesus Kristus. 我们也通过耶稣基督的福音，我们也知道了神赐给我们什么。 Inilah ibadah orang Kristen di dalam perjanjiannya yang baru. 这就是在新约里基督徒的敬拜。 Oleh sebab itu Rasul Paulus membandingkan dengan model ibadah sebelum Yesus datang. 所以保罗在这里与旧约的敬拜做了比较。 Paulus mengatakan kau harus beribadah, mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 保罗在这里说，我们要献上身体当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? 这里的意思是什么呢？ Sebelum Yesus datang, orang Israel beribadah mempersembahkan hewan yang dibunuh, yang sudah mati. 耶稣来之前，以色列人他们的敬拜就是献上已经死的动物。 Setelah Yesus Kristus menebus diri kita, 当耶稣基督已经赦免、已经为我们牺牲的时候， kita datang beribadah mempersembahkan diri kita yang hidup, bukan binatang yang mati. 我们来敬拜，要献上我们的身体作为活祭。 Mempersembahkan hidup kita yang kudus, bukan karena kita kudus, tetapi karena kita sudah dikuduskan melalui Yesus Kristus. 但是我们要献上我们圣洁的身体，不是因为我们圣洁了，而是因为耶稣已经把我们变成圣洁。 Dengan mempersembahkan diri, dengan kehidupan yang sudah dikuduskan, maka pikiran kita, perasaan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka kita punya perilaku juga, mampu melakukan perilaku yang kudus dan berkenan kepada Allah. 因为我们的心思意念已经圣洁了，所以我们的行为也要圣洁的。 Ada seorang penafsir Alkitab yang bernama Douglas Moo. 有一位叫 Douglas Moo 的这个圣经考察家， Dia mengatakan demikian, a new orientation in your thinking leads to a new orientation in behavior. 他这里的是这样的说：我们思维的新方向，导致了我们行为上的新方向。 Pembaruan di dalam pikiran kita, memberikan kita arahan yang baru. 我们思想的更新，让我们有新的方向， Menyebabkan kita punya perilaku yang baru di dalam beribadah kepada Tuhan. 使我们在崇拜神方面也有新的行为。 Di sini Rasul Paulus bukan hanya bicara tentang teologi tetapi juga tentang etika, bagaimana teologi, pemahaman tentang Allah itu menjadi sebuah tindakan yang etis. Bagaimana kita perlu mampu menyenangkan hati Tuhan dengan segala hal yang kita lakukan. 在这里，保罗也对我跟我们说，不只是思维，但是我们的态度对敬拜神。 Itu sebabnya di dalam gedung ibadah kita di gereja ada salib selalu ya. 之所以在我们崇拜堂里，我们都可以看到有十字架， Ya, salib tuh selalu taruh di tengah ya. 那十字架一直都放在教堂的中间。
Bapak Ibu Saudara sekalian, salib ini simbol. 这个十字架是象征， Dan simbol itu ada maknanya. 而这象征是有意思的。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita beribadah, salib ini selalu ada di depan kita dan ada di tengah. 当我们参加崇拜的时候，这个十字架一直都在我们的中间， Supaya dalam pikiran kita itu kita selalu teringat bagaimana karya Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk bisa datang beribadah kepada Dia. 使我们可以一直的记住神作为我们的中心，让我们怎样的来敬拜他。 Kalau bukan karena Yesus Kristus sudah disalibkan, engkau dan saya tidak mungkin bisa ibadah kepada Tuhan. Karena dosa-dosa kita belum diampuni. 如果不是因为耶稣基督已经被钉在十字架上，我们今天是不可能来崇拜他的。 Salib ada di tengah-tengah itu secara visual menolong kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus itulah pusat dalam kehidupan kita. Dia nafas dalam kehidupan kita beribadah. 把十字架放在崇拜堂的中间，我们视觉上是我们正在把耶稣基督和他的福音作为我们的中心和敬拜的气息。 Salib yang ada di tengah itu mengingatkan kepada kita, kalau bukan karena kemurahan Allah, kita tidak mungkin bisa datang hari ini beribadah kepada Tuhan. 在这中间的十字架提醒了我们，如果今天不是因为神的慈悲，我们今天是不可能来到这里可以敬拜他的。 Ada seorang teolog berkata demikian. 有一位审查圣经者说 We are saved to worship God. 我们得救是为了敬拜神， Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. 我们得救为了敬拜神。 All that Christ has done in the past and all that He is doing now leads to this one end. 基督在过去和现在所做的一切，都是导着这个目的。 Semua yang telah dilakukan Kristus di masa yang lalu dan semua yang Dia lakukan sekarang mengarah kepada satu tujuan itu, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan. 基督在过去和现在所做的一切，都是导致这个目的，就是什么目的呢？就是让我们可以来敬拜他。 Engkau dan saya diselamatkan untuk menyembah Tuhan. 你和我被拯救，是为了可以来敬拜神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah perdebatan tentang ibadah Kristen, 弟兄姐妹，在崇拜方式里所有的一切讨论， ada orang mempermasalahkan, wah harus ada liturginya, nggak boleh ada ibadah yang dijalankan dengan tanpa liturgi. 有些人在讨论崇拜过程应该是要有固定的过程，不可以随意。 Harus pakai musik gaya klasik atau harus pakai kontemporer. 一定要以古典音乐来崇拜，不能用现代的音乐。 Di tengah-tengah perdebatan tentang ibadah, harus boleh nggak pakai drum atau harus pakai drum. 可能还有争论的，在崇拜中可不可以用鼓来敬拜？ Suasana ibadah harus gelap atau terang. Di tengah-tengah perdebatan itu semua, Bapak Ibu Saudara 崇 sekalian. 拜的气氛应该要暗的还是亮的？这些都是他们正在争论。 Ada satu hal yang sangat esensial yang harus kita tahu. 但是有一个很重要的事情，我们要知道的， Kita diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. 我们被拯救是因为我们要来敬拜神。 Ada nggak Yesus Kristus dalam hatimu? 我们的心里有没有耶稣基督？ Kalau ada Yesus dalam hatimu, mau ibadahnya gelap, mau ibadahnya terang, pakai drum atau nggak pakai drum, mau pakai musik gaya apapun, seharusnya engkau bisa beribadah kepada Tuhan. 如果我们心里有耶稣基督，不管崇拜方式是怎样的，我们肯定也能来敬拜神的。 Saya kembali mengutip dari A.W. Tozer, seorang teolog. 我再次的以这位考察圣经家的话来说，
Worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than Christ within us. 敬拜不已经是敬拜，如果我们的周围的与我们周围的那些Penyembahan bukan lagi penyembahan ketika hal itu lebih mencerminkan budaya di sekitar kita daripada Kristus yang ada di dalam diri kita. 这些我们周围的，如果是我们周围的文化在反映了我们，那就不是已经敬拜了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹， ibadah yang sejati terjadi ketika kita mengalami pembaruan dalam pikiran kita. 真实的敬拜可以发生，当我们的思想已经被更新了。 Seharusnya tidak ada hal yang menghalangi kita menuju, melihat, terarah kepada kemurahan hati Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. 应该在我们心里也没有那些阻碍，可以让我们来敬拜那位已经拯救我们的神。 Karena kemurahan Allah lah kita bisa beribadah kepada 因 Dia. 为神的慈悲，我们可以来敬拜他， Ini yang esensi Bapak Ibu Saudara 这 sekalian. 才是最重要的。 Selanjutnya kalau kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, 然后我们再看的第3节到第8节， ibadah yang sejati itu adalah persembahan diri yang hidup, yang kudus dan menyenangkan Tuhan, ya. Dan harus dilakukan bersama-sama sebagai satu tubuh dalam Kristus. 真实的敬拜是将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。但是那些都是要我们合心合意作为基督的肢体来做的。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dengan cara memberikan nasihat, dia coba menghubungkan apa yang disampaikan di ayat 1 dan kedua, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga sampai yang ke-8. 保罗在这章里，他把第1节和第2节怎样的来连接到第3节到第8节。 Bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan, itu mengubahkan diri kita, mengembangkan pikiran kita kepada Kristus. 这些敬拜将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是所喜悦的，是我们如何来，我们的思想和我们身体如何来敬拜。 Dan ini terjadi di dalam komunitas orang percaya. 而这些都发生在信徒当中， Jadi setiap anggota adalah milik bagi anggota yang lain. 所以每位信徒都是各属一个的。 Menjadi seorang Kristen berarti saya menjadi bagian dari tubuh Kristus, dari anggota yang lain. 作为基督徒，也是基督的肢体。 Menjadi seorang Kristen berarti saya menjadi bagian dalam tubuh Kristus di dalam gereja. 作为基督徒，我们也在教会里成为基督的肢体。 Tentu yang dimaksudkan di sini gereja bukan cuma sekedar gereja lokal, GKY PIK saja, bukan. Tetapi ini gereja secara universal. 当然，在这里我们所说的教会，不仅是我们这些地方的教会，但是也是普世的教会。 Di dalam Kristus, 在基督里， kita semua orang percaya dipersatukan dari berbagai tempat, dari berbagai gereja. Siapa yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah saudaraku. 我们在基督里，所有的人，所有信基督的，都可以成为兄弟。 Secara praktis kita bisa lihat ada dua hal yang ingin saya sampaikan melalui bagian ini. 简单的，在这部分我们可以看到2点。 Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menyembah kepada Tuhan kita perlu mengalami pembaruan dalam pikiran kita. 为了可以敬拜神，我们的思想要更新。 Tetapi pembaruan dalam pikiran kita ini tidak bisa terjadi dengan kita sendiri saja. Kita butuh orang lain, kita butuh anggota yang lain dalam tubuh Kristus. 但是这思想的更新，我们不能靠我们自己，但是我们需要其他人的，就是基督的肢体，其他基督的肢体。
Apakah ada di antara kita hari ini yang bisa mengatakan saya bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan tanpa butuh orang lain? 有没有我们在这里可以说，我可以在基督里成长变成熟，不需要别人来帮助？ Nah, saya di rumah aja, saya bisa ikut ibadah online, saya bisa lihat dan kemudian saya di rumah aja, saya bisa belajar teologi dari YouTube, saya bisa buka e-book sendiri, saya cari-cari, saya belajar sendiri saja. 我在家有很多方式，在线上崇拜，在平台上可以学习到很多关于神的东西。 Itu tetap butuh orang lain, tetapi secara universal. 那也是我们需要别人，但是因为是大众的， Harus ada orang yang melayani di gedung ibadah, harus ada orang yang merekam itu, kemudian masukkan ke YouTube, baru dia bisa ikut ibadah. 当然就是在崇拜的现场，有人要录下来，然后放到 YouTube 上，所以他才可以线上崇拜。 Harus ada anak Tuhan yang lain yang membuat konten pengajaran di YouTube, baru dia bisa belajar tentang Tuhan. 当然要有别人在做这些平台，他才可以学习到。 Harus ada sarjana Alkitab yang menulis jurnal atau artikel-artikel sehingga dia bisa belajar firman Tuhan. 当然要有神学家来写这些书，来他才可以通过这些书来学习神的话。 Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya tidak bisa mengalami pembaruan pikiran dengan dirimu sendiri. 弟兄姐妹，我们不可能因着我们自己来更新我们的思想， Kita tetap butuh, kita semua sesama saudara seiman. 我们当然需要彼此。 Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita bisa sama-sama belajar di gereja ini. 多么的美好！如果我们每一位可以一起的在这个教会来学习， Kita bukan cuma datang beribadah di tempat ini, lalu mendengarkan saya berkhotbah, mendengarkan pemusik, mainkan musik, lalu di depan ada yang menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang menerjemahkan. 我们不仅来到教会来听神的话语，来敬拜，有音乐，有人翻译，在外面有人来欢迎你。不仅那些， Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berusaha mengembalikan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua untuk melayani sesama saudara seiman. 我们尽量的把神赐给我们的恩赐来侍奉神，把这些恩赐带回来给教会来侍奉，来服侍弟兄姐妹。 Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? 弟兄姐妹自己如何呢？ Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, 如果你已经信主了， kalau percaya Tuhan Yesus di dalam hati pasti ada Roh Kudus. 如果你已经信主了，你的心里肯定是有圣灵的。 Kalau nggak punya Roh Kudus, nggak mungkin bisa percaya, nggak mungkin. 如果没有圣灵，不可能我们会信主。 Kalau ada Roh Kudus, engkau bisa percaya. 如果有圣灵，我们可以信主。 Kalau ada Roh Kudus pasti kasih karunia untuk melayani Tuhan. 如果有圣灵，圣灵肯定赐给我们恩赐来服侍神。 Pertanyaannya, 问题是， Tuhan kasih karunia apa ke Bapak Ibu Saudara sekalian? 神赐给弟兄姐妹什么恩赐呢？ Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah ini? 弟兄姐妹如何在这个崇拜里服侍神呢？ Sehingga kita bersama-sama bisa saling berbagi karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 让我们用神赐给我们的恩赐互相帮助。 Jadi kita bukan cuma terima saja, tetapi kita juga memberi. 所以我们不仅的接受，但是我们也要施给。 Yang mengajar, biarlah mengajar. 有教导恩赐的，就专一教导。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa mengajar, baiklah mengajar. 弟兄姐妹，如果有教导恩赐的，就要专一教导。 Mengajar bisa mengajar jadi guru sekolah minggu, bisa jadi mentor di komisi remaja, bisa jadi mentor di kelas katekisasi. Kita butuh banyak sekali pengajar. 教导可以说是在主日学里教导，或者在青年团里做导师等等。
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertumbuh, dan bertumbuh itu tidak bisa sendiri. 弟兄姐妹，我们需要成长，而那成长我们不可能只有我们自己， Kita butuh orang lain, 我们需要别人。 sesama saudara seiman, 我们在耶稣基督里的弟兄姐妹， yang kemudian Tuhan pakai membarui pikiran kita. 是神使用那些来帮助我们更新我们的思想， Sehingga kita bisa saling melayani, 让我们可以互相服侍， kita bisa menyembah Tuhan. 我们也可以敬拜神。 Sebagai seorang Kristen, kita ini yang kedua ya. Sebagai seorang Kristen, kita harus berpartisipasi bukan hanya di gereja lokal, tetapi juga untuk gereja secara universal. 作为基督徒，我们不仅要参与在我们的地方教会，但是也要参与到外面的服侍。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sekali karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam gereja ini. 弟兄姐妹，在神已经赐了很多恩赐给这个教会， Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengembalikannya demi untuk kemuliaan Tuhan? Kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk jadi berkat bagi sesama saudara seiman di tempat yang lain. 但是有没有我们把这些恩赐再服侍到外面的弟兄姐妹呢？ Di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. 在外面还有很多人还没信主的， Mereka masih belum beribadah kepada Tuhan. 他们还没敬拜神， Siapa yang akan melayani mereka? 谁要来服侍他们呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup khotbah ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat sebuah video. 弟兄姐妹，作为结尾，我要请大家一起来看这些视频。 I had a call from God. And if God calls you from anywhere, you need to obey Him and leave what you are doing and go to what He's telling you to do. He called me to help women, to talk to them, to encourage them. And then later I realized it was a chaplain work in the hospital. It's a mission hospital. It's somewhere when you come here, you know there's something different. Many people come to know God here. These days, there are so many kids who have disorders that they were born with, and the doctors here do it. Well, some come with cancer, others come with TB, it's very common, pneumonia, others heart diseases, others will have respiratory problems. Every problem they have, you need to be there to encourage them and to tell them about a God who loves them and a God who can save them. You know, my husband died and my mom and other people die from sickness. I can share that with them. And that's the time I believe whatever we go through makes us even better helpers of others. And many of them go home knowing Jesus Christ as their Savior. I go to the hospital every day to do this kind of thing, and it has been very, very difficult for me. And that's what's making me now feeling I'm old and I need to do something different, you know. I'm going to the hospital every day and seeing the sick people is very, heartaking. But when I go to God, He strengthens me. I also listened to Dr. Stanley's messages from the audio Bible, and they are really a great help to me. And when you are carrying the Word of God with you to somebody who cannot read, then you help them listen to it
they will know that God is saying that thing. And then you show them that messenger and you say, this is God's word. It's a very important tool. I may be tired, but I want to note before I go, everybody is happy and everybody is being looked after. I want to go where the Lord calls me to go. I just have to share Jesus with others. It's like taking people from death to life. You want them safe like you are, so don't limit your service to God. It doesn't matter who you are, whether medical or whatever, you are going to preach the gospel of Jesus Christ with your life. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya mengalami pembaruan dalam pikiran? 弟兄姐妹，你和我是否我们的思想已经变更新了？ Semoga melalui renungan kita pagi ini kita terarah kepada Tuhan, kita beribadah dengan dasar yang benar, esensi yang datangnya dari firman Tuhan. 希望通过这些经文、这些道，我们可以学习到什么是在敬拜神最重要的。 Ibadah kita bukan cuma di hari Minggu saja, Bapak Ibu Saudara 我 sekalian. 们的敬拜不仅只是在星期天， Dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berjumpa dengan banyak orang. 在我们每一天的生活当中，我们也可以遇到很多的人。 Ada banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. 在我们周围有很多人都还没有信主。 Apakah engkau dan saya juga dipakai Tuhan untuk melakukan pembaruan pikiran dalam kehidupan mereka? 你和我是否可以成为神使用的工具，来帮助他们更新他们的思想， Dan kemudian bisa membawa mereka datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. 也可以带他们来到神面前来敬拜神。 Inilah ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara 这 sekalian. 就是真实的敬拜， Inilah persembahan hidup. 这是我们的身体，献上我们的身体。 Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. 我们来到神的面前，我们来祷告。